Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, baiklah adik-adik, kita bertemu kembali bersama saya Cikgu Robi Rosten. Dan sebelum Cikgu teruskan pembelajaran kita, apa kata adik-adik tekan dulu butang subscribe dan tekan butang loceng. Okey, jadi untuk sesi pembelajaran kita secara online pada kali ini, Cikgu akan masuk tajuk pecahan. Okay, dalam tajuk pecahan ni dia ada beberapa contoh lah, tapi contoh tu cikgu tak terangkan. Okay, untuk sekarang cikgu akan terangkan latihan cuba ini muka surat 69. Okay, adik-adik boleh lihat muka surat 69 dan kita boleh jawab sama-sama. Okay, jom kita lihat soalan yang pertama. Okey, baiklah. Soalan nombor 1A. Okey, nombor 1A. Soalan dia 2/3 darab 1/4. Okey, untuk selesaikan darab nombor pecahan, dua nombor pecahan wajar ni, kita dah belajar di tahun 4. Jadi adik-adik kalau jumpa soalan pecahan, operasi darab, kita boleh terus darab nombor atas, nama dia pengangka, boleh terus darab dengan pengangka, penyebut darab dengan penyebut. Tetapi sebelum tu cikgu syorkan, sebelum kita darab, kita cuba kecilkan dulu secara silang ikut operasi darab. Kalau kita lihat kat sini 2 dengan 4, kita boleh kecilkan dia menggunakan sifir 2. Okey, sebab sifir 2 ada 2, sifir 2 ada 4. Jadi cara nak kecilkan, adik baca je sifir. Baca je sifir tersebut, iaitu sifir 2 lah. Kalau sifir 4 tak ada 2 kan. Jadi kita baca sifir 2, 2 maknanya 1, potong tulis 1. Yang ni baca sifir 2, 2, 4. Maknanya tuliskan 2. Okey, kita kecilkan dia jadi 1, ini jadi 2. Okey, kemudian 1 dengan 3 ni kita tak payah kecilkan, tak perlu dikecilkan sebab 1 ni adalah nombor yang paling kecil dah. Okey, jadi apabila kita dah kecilkan nombor tersebut, kemudian kita terus darab. Okey, jadi kita dapat 1 darab 1, 1, 3 darab 2, 6. Ini jawapan yang paling kecil lah kita dapat, maknanya tak perlu nak dikecilkan lagi. Ini jawapan dia. Tetapi untuk penyelesaian soalan ni, sebab dia suruh kita selesaikan menggunakan gambar rajah, jadi kita kena selesaikan menggunakan gambar rajah. Okey, kejap lagi cikgu terangkan menggunakan gambar rajah. Dan jawapan dia untuk gambar rajah kita tak boleh guna nombor yang kecil, nombor yang telah dikecilkan lah. Kita kena guna nombor yang asal. Okay, sebab dia bagi gambar ni berpandukan nombor yang asal, iaitu 2/3 dan 1/4. Tetapi kalau mengira biasa seperti yang cikgu tunjukkan tadi, okay, kalau soalan suruh kita selesaikan menggunakan gambar, adik-adik kena gunakan gambar. Kalau dia suruh selesaikan seperti biasa, macam inilah cara dia. Okay, jadi sekarang 2/3, jadi untuk guna gambar tu adik-adik kena faham maksud penggunaan baris dan juga laju. Okey, jadi dia nombor ni mewakili baris ke ataupun nombor yang ni mewakili laju, macam mana kita nak kenal? Adik-adik tengok nombor bawah. Okey, kalau yang ni nombor dia 3, kalau adik-adik kira laju 1 2 3 4. Okey, sedangkan nombor ni 3, jadi bukan laju. Jadi kita kira baris 1 2 3. Maknanya untuk nombor yang 2/3 ni dia mewakili yang baris. Okay, jadi baris 3 dan 2 ni mewakili apa? 2 ni mewakili yang berlorek. Okay, maknanya satu baris berlorek, kita lorekkan macam ni. Okay, dan dia bagi sini 2 kan, jadi kita kena lorekkan 2 baris lah. Okay, maknanya 2 baris daripada semuanya ada 3. 1, 2, 3. Okay, selesai nombor yang ni. Sekarang kita lihat yang ni. Nombor kat bawah dia adalah 4. Nombor asal sebelum cikgu kecilkan tadi. Maknanya mewakili yang laju lah. 1, 2, 3, 4. Okey, dia lorek berapa? Lorek 1 sahaja. Maka kita lorek yang ni. Okey, cikgu silang sebelah sini pula. 1 lajur sahaja. Okey, apabila kita dah lorekkan, maka kita cari kotak yang bertindih. Okey, yang kita lorekkan tadi yang bertindih,
ada dua lah. Kat sini satu, okey, dan kat sini satu. Sebelah sini dan sebelah sini dia bertindih. Jadi yang melorek ada berapa? Ada dua. Ke semua, okey, ke semua kotak ada berapa? Tulis kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Ini jawapan kalau menggunakan gambar. Ini jawapan dia. Okay. Tapi kalau kita darab terus tadi pun kita akan dapat macam ni. 2 darab 1, 2. 3 darab 4, 12. Kita dapat nombor ni. Dan nombor ni kalau kita kecilkan, kita akan dapat seperti yang ini juga. Okay. Guna sifir 2. Okay. Kalau kita baca sifir 2, 2 maknanya 1. Yang ni kita baca sifir 2, maknanya 6 darab 2, 12 kan. Ataupun 2, 4, 6, 8, 10, 12. Maknanya 6 lah. Kita akan dapat jawapan 1/6. Okay. Jawapan dia, kalau dia suruh tulis jawapan dalam bentuk terkecil, jawapan dia 1/6. Okey. Itu jawapan dia. Okey, kita lihat soalan yang kedua, soalan 1B. Okey, soalan dia bagi 1/3/4 darab 1/2. Okey, kejap lagi cikgu akan tunjuk sekali kaedah pengiraan biasa dan mengikut soalan yang dia minta lah. Okay, kat sini dia bagi dia bagi dua kotak. Okay, dia bagi dua kotak kat situ. Okey, kat sini kalau kita lihat ada dua gambar. Kenapa ada dua gambar? Okey, sebelum saya tunjuk pengiraan, cikgu tunjuk dulu ikut kehendak soalan. Soalan ni dia suruh kita lukis dan lorek petak yang berikut untuk mendapatkan jawapan kan. Okey, jadi kita ikut soalan dulu. Kita selesaikan mengikut soalan yang dia nak. Dekat sini yang pertama sekali adik-adik kena faham kenapa yang soalan nombor satu tadi dia bagi satu kotak, dan kenapa soalan yang kedua ni dia bagi dua kotak. Okey, untuk bilangan kotak ni kita kena lihat pada nombor tersebut. Kalau pecahan tu adalah pecahan wajar sahaja, yang ni pecahan wajar, yang ni pecahan wajar, maka kotak dia hanya satu. Tetapi kalau ada salah satu nombor adalah nombor bercampur, seperti yang ni ada satu nombor bercampur, maka kotak dia akan ikut bilangan nombor bulat yang ada. Sebagai contoh, yang ni nombor bulat ada satu, maka satu untuk nombor bulat dan satu lagi ni untuk pecahan, untuk dua ni. Yang tu. Okey. Dan kalau dekat sini dia bagi nombor dia 2, dia akan bagi 2 khas untuk nombor bulat, okey, 2, dan 1 untuk pecahan. Dia macam tu lah. Jadi kita tengok kat sini kalau nombor bulat ada banyak, maka bilangan kotak tu pun akan banyak. Okey. Jadi kat sini maksud dia yang satu ni, maksudnya satu gambar ni kita kena lorek penuh. Maknanya maksudnya untuk nombor yang pertama ni, untuk satu sahaja kita dah kena lorek penuh. Maksudnya lorek macam ni. Okey, lorekkan macam tu. Okey, nombor yang kedua, nombor yang kedua ataupun kotak yang kedua, yang ni mewakili nombor ni, kita lorekkan 3/4. Okey, sekarang kita kena tahu dia laju ke dia baris. Kalau kita lihat kat sini, 4 ni mewakili baris lah. 1, 2, 3, 4. Sebab kalau laju 1, 2 je kan. Okey, jadi kita akan lorek begini. Berapa dia lorek? 3. Jadi 3 bahagian 1, 2, 3. Okey, lorekkan macam tu. 3. Yang tadi lorekkan penuh, 1 untuk nombor bulat, dan 3/4 lorekkan yang tu sahaja. Okey, seterusnya kita lorek nombor ni pula. Nombor ni dah selesai. Okey, yang ni pula dia lorekkan 1/2. 1/2 kalau yang ni 1/2 mewakili yang laju maknanya kita lorekkan satu bahagian saja, maknanya sini saja. 1/2. Yang ni pun dekat sini sahaja. Maknanya 1 daripada ada 2. Yang ni pun 1 daripada 2 bahagian. Untuk menulis jawapan, adik-adik kena tengok dekat sini dia bertindih ataupun dia bersilang ada berapa kotak semuanya. Kalau adik-adik nak lukis lain pun tak apa. Sebab satu kotak ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan? Okey, ada 8. Kita pun buat lain kotak tu. Kita nak isi yang berlorek, yang bertindih. 1, 2, 3, 4. Jadi kita lorekkan 4. 1, 2, 3, 4. Dekat sini ada 1, 2, 3.
1, 2, 3. Okey. Jadi yang bertindih kesemuanya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 7 daripada 8 bahagian kesemuanya. Jadi jawapan dia adalah 7/8. Okey, sekarang kita cuba semak menggunakan kaedah pengiraan. Okey, untuk pengiraan, kalau adik-adik jumpa nombor bercampur, adik-adik tukar dulu kepada tak wajar, letakkan darab dan tambah. Kalau adik-adik nak letak simbol tambah di depan pun tak ada masalah. Nak tulis darab tambah kat depan dua-dua pun tak ada masalah. Cikgu akan letak darab kat depan, tambah di belakang supaya nombor ni kita jumpa darab dulu, kemudian baru kita tambah. Kalau kita letak dua-dua operasi kat depan, takut adik-adik pergi tambah dulu, kemudian baru darab. Maknanya sebab dua-dua ada kat depan kan. Jadi kalau ada di belakang, maknanya kita tengok operasi mana jumpa dulu. Jadi kat sini, kita jumpa darab dulu. Kita darabkan 1 darab 4, 4 tambah 3 dapat 7/4. Okey. Okey, cara nak tukar tak wajar ni, kalau ikut kalau adik-adik adik-adik boleh ikutlah mana-mana cara yang adik-adik dah biasa. Jangan cuba tukar-tukar pula, takut nanti keliru. 7/4 kita darabkan dengan 1/2. Apabila nombor pecahan tu ada atas dan bawah, darab atas dan bawah, kita boleh terus darab ataupun cuba kecilkan mengikut operasi darab seperti yang cikgu terangkan pada soalan A tadi. Okey, 2 dengan 7 tak boleh dikecilkan sebab tak ada 2 dan 7 dalam mana-mana sifir. 1 dan 4 tak boleh dikecilkan sebab 1 ni nombor yang paling kecil dah. Jadi kita boleh terus darab. Okey, darab macam ni. 7 darab dengan 1, 7. 4 darab dengan 2, 8. Maka jawapannya adalah sama. Okey, ini kaedah pengiraan. Yang ini kaedah menggunakan kotak. Okey. Kalau menggunakan kotak, kalau kotak tu banyak, adik-adik kena gabungkanlah sebab dia kita kena kira yang bertindih saja. Okey. Tapi kalau ada kotak tu satu, kotak satu tu biasanya nombor dia pecahan wajar je. Jadi kalau kotak dia satu tak ada masalah, tak perlu lukis semula. Kalau yang melibatkan banyak gambar, kena gabungkan pada satu gambar. Okey, katakanlah nombor ni bersilang banyak. Contohnya sini lorekkan 5, dekat sini ada lorekkan bertindih ada 5 juga. Maka kalau kita isi pada satu kotak lebih kan. Jadi kena tambah satu lagi kotak. Maka yang berlorek penuh ni dia akan jadi nombor bulat yang berada di depan sini. Kalau ada satu yang penuh, maka kat sini kena letak 1. Kalau ada 2 kotak yang berlorek penuh bertindih, kena sini ada 2 lah. Macam tu. Cara kita nak tulis jawapan. Okey. Jadi selesai untuk soalan B. Okey, ini kaedah pengiraan. Itu kaedah guna gambar rajah. Okey, sekarang kita nak lihat soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni ada banyak, ada 12 semuanya. Okey, baiklah kita lihat soalan nombor 2A. Okey, soalan 2A dia bagi 8 darab 2/3. 8 darab 2/3. Okey, 8 darab 2/3. Apabila adik-adik jumpa nombor bulat darab dengan suatu pecahan, okey, adik-adik boleh cuba kecilkan nombor bawah dengan nombor atas, ataupun adik-adik boleh tulis macam ni. 8 ni nak letak 1 di bawah, tak ada masalah, boleh. Okey, kalau kita letak 1 ni, kita nampaklah cara nak kecilkan dia secara silang, betul tak? Jadi cuba kecilkan kalau boleh. Tapi untuk nombor ni, sifir 3 dengan nombor 3 dengan nombor 8 dia tak ada dalam mana-mana sifir serentak. Jadi tak boleh dikecilkan, dan 2 dengan 1 semestinya tak bolehlah sebab 1 ni nombor yang paling kecil. Jadi apabila kes adik-adik dapat nombor yang tak boleh dikecilkan, kalau tak nak tulis macam ni, terus je kecilkan macam ni. Okay, maknanya 1 ni tak perlu tulis, maknanya dalam kepala je lah benda tu. Jadi cuba kecilkan. Kalau tak boleh, terus darab nombor ni 8 dengan 2. Sebab 8 dengan 2 ni nombor atas. Sebab kita belajar darab, dia darab macam ni je. Selepas nombor tu dikecilkan, kita terus darab macam tu. Okay? Jadi kita akan dapat 8 darab 2, 16. Sini 3 tak ada darab apa-apa, ataupun 3 darab dengan 1 ni. Jadi kita akan dapat 3. Okey, dalam menulis jawapan, kalau soalan tak arahkan kita menulis jawapan dalam pecahan tak wajar, ini namanya pecahan tak wajar. Badan kecil, kepala besar, macam alien. Badan kecil, kepala besar, itu tak wajar lah kan. Kalau dia berjalan pun macam nak tak stabil kan. Ini nama dia tak wajar. Okey, jadi kalau kita nak tukar dia kepada nombor bercampur,
Adik-adik dah belajar cara nak tukar kepada tak wajar kepada wajar dan wajar kepada tidak wajar di tahun 4. Jadi caranya adalah dengan cara bahagi. Okey, bahagi. Jadi 16 bahagi 3. 1 bahagi 3 tak boleh. Okey, turun dengan sifar ataupun terus ambil 2 digit. 16 sifar 3, kita ambil yang paling hampir dengan 16 adalah 15, iaitu 5 darab 3, 15. Okey, tolakkan dia. Kita dapat bahagi 1. Okey, cara nak tulis jawapan adik-adik ikut jam. Mula daripada atas pukul 12, pusing ikut jam. Okey, jadi jawapannya adalah 5, tulis 5 dulu. Kemudian belakang ni adalah nombor pecahan. Yang ni dulu 1, kemudian last kali 3. Okey, jawapannya 5/1/3. Okey, jangan tinggal jawapan dalam bentuk pecahan tak wajar. Okey, kena ingat. Kecuali diminta. Kalau dia tak minta, memang kena tukar. Okey, cara tukar dia macam ni. Bahagi Okey, seterusnya kita lihat soalan B. Okey, soalan B dia bagi 2/9 darab 45. Kalau A tadi nombor bulat duduk di depan. Sekarang ni nombor bulat berada di belakang, tak ada masalah. Adik-adik kalau nak letak 1 pun tak apa, letak je 1/1 sebab nombor ni memang per 1 pun. Dia tak tulis je. Sebab 45 bahagi 1. Okey, sebab 45 bahagi 1 kita dapat 45 juga. Jadi nak letak 1, tak nak letak pun tak ada masalah. Jadi kita kecilkan dulu sebelum kita darab. Sebab kalau kita dah darab, nombor tu jadi besar. Apabila jadi besar, nak kecilkan pun jadi susah. Jadi lebih baik sebelum kita darab, kita kecilkan dulu. Okey, jadi 2 dengan 1 dah nombor yang paling kecil. 9 dengan 45, kita boleh guna sifir 9. Sifir 9 ada 45, kan? Okey, kalau kita baca sifir 9, 9, maka sini 1. Sifir 9, 9, 18, 27, 36, 45. Jadi 5 darab 9, 45. Kalau adik-adik lancar sifir, tak perlu nak kena baca macam tu. 9, 18. Mana tengok je 45, dah tahu dah. 5 darab 9, 45. Okey, 5 darab 9, 45. Faham tak? Okay, kena lancar sifir. Jadi kita terus darab. 2 darab dengan 5 dapat 10. 1 darab 1 dapat 1. Perlu tak tulis 1 kat bawah? Tak perlu, sebab 10 bahagi 1 dapat 10. Jadi tulis 10 sahaja. Kalau adik-adik tulis per 1, salah tak? Betul juga, tak salah. Soalan C dia tanya 3/1/5 darab 25. Berapa jawapan dia? Okey, sekarang langkah yang pertama, kalau adik-adik jumpa je nombor bercampur, nombor bercampur, kita nak darab, adik-adik kena tukar dulu dia jadi pecahan tak wajar. Jangan adik-adik 3 ni biarlah, kita darab yang ni je. Okey, itu tak betul. Jadi adik-adik kena tukar dulu kepada pecahan tak wajar. Jadi kita kena darab tambah. 3 darab 5, 15, tambah dengan 1, 16/5. Darab 25 per 1. Okey, jadi kecilkan dia. Guna sifir 5. Sifir 5 ada 25, kan? 1 darab 5, 5. 5 darab 5, 25. Okey, sekarang 16 darab dengan 5. Okey, kita kena selesaikan ini. 16 darab 5, 6 darab 5, 30. 5 darab 1, 5. Tambah 3, 8. Jadi jawapannya adalah 80. Bawah ni dah 1. 1 darab dengan 1. Kalau kita letak 1 kat sini, 1 darab 1, 1. Jadi tak perlu tulis lah yang ni. Jadi tak payah. Okey, jawapannya adalah 80. Okey, seterusnya kita lihat soalan D. Okey, soalan D dia bagi 63. Darabkan dengan 6, 2/7. Okey, seperti soalan C tadi, kita kena tukar dulu kepada pecahan tak wajar. Darab tambah 6, 7, 42, 44. Kita dapat 44/7 darab 63. Okey, baiklah di sini. Di sini sifir 7, 63 ada. Sifir 7 ada, 63. Kita gunakan sifir 7. 1 darab 7, 7. 63, sifir 7, 9, kan? 9 darab 7, 63. Jadi 9 darab 44. Terus dapat jawapan 9 darab 4, 36. 36, 37, 38, 39. Okey, maka jawapannya adalah 396. Okey, kalau adik-adik kata rasa tak mahir mansuh, pemansuhan ni tak mahir, jadi adik-adik terpaksa darabkan, dapat jawapan bahagi nombor bawah.
Okey, itu dia panggil step dia jadi agak rumit lah. Sebab adik-adik nak kena 63 kena darabkan dengan 44. Okey, 4 darab 3 12. 6 darab 4 24, 25. Okey, potong letak sifar. 4 darab 3 12. 24 25. Tambahkan 7 7 2. Kemudian 2777 bahagikan dengan 7. Kena buat macam ni lah. Kalau adik-adik tak nak guna kaedah nak mansuh macam ni, cara dia kena darab nombor atas, kemudian bahagikan dengan nombor bawah. Okay, dia jadi panjang lah. Jalan kerja dia jadi panjang. Ni kat sini tak boleh. 27 ambil 21. 3 21 makin 6 turunkan 7. 9 darab 7 63 makin 4 turunkan sini 2 tambah sifar 2 turunkan 2 42 6. Okey, kita dapat 396, tapi langkah kerja dia terlalu panjang dan dekat sini pun ada kemungkinan boleh salah. Okey, jadi kat sini cuba guna sifir je, sebab 7 ni kita boleh masuk dengan nombor atas dan nombor kat sebelah sana. Okey, jadi ke atas semestinya tak boleh, sebab nombor yang dia bagi ni nombor yang biasanya nombor yang paling nombor dalam sebutan yang terkecil dah. Okey, dekat sini. Jadi semestinya tak boleh dah, biasanya tak boleh dikecilkan lagi. Biasanya dengan nombor sebelah boleh. Okey, kalau tak boleh juga, cara dia macam nilah. Adik kena darab, bahagikan nombor bawah. Okey, itu cara dia. Okay, baiklah, sekarang kita lihat soalan 2i. 1/4 darab dengan 3/4. Okay, yang ni dia bagi nombor pecahan pecahan wajar dan pecahan wajar. Okay, cuba kecilkan dulu kalau boleh. Kalau tak boleh, terus darab. Maka kita akan dapat 1 darab 3, 3, 4 darab 4, 16. Biasanya kalau kita dah kat sini kita dah tengok nombor tu boleh kecilkan ke tidak. Kalau tak boleh kat sini, maknanya selepas kita darab pun jawapan mesti tak boleh dikecilkan lagi. Okey, mesti jawapan dia pun memang tak boleh dikecilkan. Itu cara dia. Okey, kita lihat. Jadi ini jawapan dia, soalan I. Kita lihat soalan F. 4/5 darabkan dengan 5/8 sama dengan berapa? Okey, sekarang nombor ni boleh dikecilkan. Kalau kita lihat 4 dengan 8 boleh guna sifir 4. Sifir 2 pun ada, tapi cuba nombor yang paling besar ataupun cuba nombor yang kat sini. Kalau 4 dengan 8, mana lagi kecil nombor dia? 4 kan? Jadi cuba guna sifir 4. Sifir nombor yang kecil. Kalau antara dua nombor ni, yang mana lebih kecil, cuba guna sifir tu. Kalau tak boleh, cuba guna sifir yang lebih kecil lah. Sifir 2 ke, sifir 3 ke. Okay? Jadi kat sini kita guna sifir 4. Kalau kita baca 4, mana 1 lah kan? Ataupun 1 darab 4, 4. Dekat sini 2 darab 4 dapatlah 8. Okey, sifir 5. Kalau nombor yang sama, adik-adik potong tulis 1 je. Okey, maksudnya guna sifir 5 lah. 1 darab 5, 5. 1 darab 5, 5. Okey, sekarang kita dah kecilkan dia. Maka yang ni tinggal 1. 1 darab 1, 1. 1 darab 2, 2. Jawapannya 1/2. Okey, itu jawapan untuk soalan F. Okey, sekarang kita lihat soalan G. 8/9 darabkan dengan 1/4. Okey, baiklah, 1 dengan 9 tak perlu fikir dah, sebab nombor ni dah kecil. 4 dengan 8 guna sifir 4. 1 darab 4, 2 darab 4. Okey, itu cara kecilkan dia. Selepas kita dah kecilkan, kita terus darab macam ni. 2 darab 1, 2. 9 darab 1, 9. Maka jawapannya 2/9. Dekat sini tak perlu nak fikir dah, nombor ni boleh dikecilkan ataupun tidak. Tak perlu fikir, sebab memang tak boleh. Okay? Kalau adik-adik tak kecilkan di sini, adik-adik pun terus darab. Contoh 8 darab 1, 8. 9 darab 4, 36. Okay. Kalau adik-adik jawab soalan subjektif ataupun kertas 2, ini jawapan ni dah betul dah. Okay? Jawapan yang kita dapat ni betul dah. 8/36 ni dah betul. Okey. Tetapi kalau arahan soalan kertas 2 dia kata beri jawapan dalam sebutan termudah, maka jawapannya akan jadi salah. Okey. Yang termudah macam ni.
Ataupun adik-adik jawab kertas 1. Kalau adik-adik jawab soalan yang ada pilihan A, B, C, D tu kan, jawapan 8/36 dia tak akan bagi. Okey, maknanya adik-adik dah kira sampai sini dah betul. Tengok-tengok jawapan tak ada, mulalah adik-adik gelisah dan mula menembak. Okey, sebab nombor tu tak ada dekat pilihan jawapan. Jadi kalau macam ni, kita nak kena kecilkan jadi macam ni. Okey, kalau nombor tu besar, dah jadi besar macam ni, kita jadi susah lah nak fikir sifir berapa yang ada 8 dan sifir berapa yang ada 36. Sifir yang sama, 8 dengan 36. Sifir berapa? Sifir 8 ke? Sifir 8 tak ada 36. Ada 32, 40. Kan? Kalau tak ada sifir 8, kita akan jadi susah. Kalau kat sini, sifir berapa? Sifir 4 lah. Sifir 4 ada 8, maknanya 2 darab 4, 8. 36. 9 darab 4, 36. Jadi dia akan jadi rumit. Apabila nombor dah jadi besar, kita nak kecilkan, dia jadi rumit. Lebih baik sebelum didarab, kita kecilkan dulu ikut operasi ni. Maknanya 8 pasangan dia 2, 8 pasangan dia 4, 1 pasangan dia 9. Cuba kecilkan. Kemudian baru darab. Boleh Okey, selesai untuk soalan G. Okey, baiklah kita lihat soalan H. 1/6. Okey, cikgu tulis besar-besar sikit sebab ada yang bagi tahu tak nampak, kurang jelas. Okey, cikgu tulis agak besar sikit kali ni. 1/6 darab 12 5/6. Jadi kat sini kita cuba darab tambah dulu. Okey, tukarkan kepada pecahan tak wajar. Okey. Jadi 12 darab 6, kita kena kira kat tepi lah. Darab 6. 6 darab 1, 6 tambah 1, 7. 72. Tambah dengan 5. Kita akan dapat 77. Okey, jadi 1/6 darab dengan 77/6. Okey. Nombor ni sifir 6, 77 tak ada kot. Okey, kalau nak tahu, nak cubalah 77 bahagi 6. Dapat tak? Kalau tak dapat, maknanya tak boleh lah. Okey, kalau lihat kat sini, kalau kita lihat sifir 6 selepas 6 darab 10, 60. 66, 72, 78. Jadi 77 tak ada. Kalau tak ada, kita terus darab terus macam ni. 1 darab 77, 6 darab 6, 36. Okey, ini pecahan tak wajar. Okey, pecahan tak wajar ni tidak boleh dijadikan sebagai jawapan akhir. 77 kena bahagikan dengan 36. Yang ni ada belajar di tahun 4. Okey, 36. Kalau kita tambah 36, 72. Okey, boleh. Okey, 7 bahagi 36 tak boleh. Sifar 77, 36. Buat sifir 36. Okey, 36 darab 2 dapat 72. Cikgu tak buat sifir, cikgu terus congak lah sebab nombor ni hanya darab 2 dapat 72. Okey, tolakkan dapat 5. Maka seperti soalan ke atas tadi, kita tulis jawapan ikut putaran jam. Maka jawapannya adalah 2, 5/36. Okey, untuk menulis jawapan ni cikgu risau adik-adik main ambil kat depan, letak kat depan, atas letak kat atas, bawah letak kat bawah. Jadi boleh salah lah. Kena ingat betul-betul cara menulis jawapan apabila kita bahagi ikut putaran jam dalam menulis jawapan. Okey, kena ingat yang tu. Okey, baiklah, selesai soalan H. Kita lihat soalan I pula. Okey, kita lihat soalan I. Dia bagi 5/6 darab 1/3. Okey, 5/6 darab 1/3. Okey, seperti biasa kita tukar dulu nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Kita dapat 5/6. Yang tak berubah ni kekalkanlah salin semula. Yang kita tukarkan yang ni kita tukarkan kepada nombor pecahan tak wajar. 1 darab 3, 3 tambah 1 jadi 4/3. Okey, 5 dengan 3 tak ada sifir yang ada 3 dan 5 dalam sifir yang sama, tak ada. 4 dengan 6, kalau kita lihat macam cikgu bagi tahu tadi, tengok nombor yang kecil, maknanya kat sini 4 lah. Sifir 4 tak ada 6. Kalau sifir 4 tak ada, kita cuba guna sifir yang lebih kecil daripada 4. Kalau guna sifir 3, semestinya tak ada 4. Sifir 2 lah kan. Sifir 2 ada 4, sifir 2 ada 6. Maka kita guna sifir 2. Berapa darab 2 dapat 4? 2 darab 2 dapat 4. Berapa darab 2 dapat 6?
3 darab 2 dapat 6. Okey, itu cara kita kecilkan. Kemudian kita terus darab macam ni. 5 darab 2 dapat 10. 3 darab 3 dapat 9. Okey. Jadi, yang ni kena tukar kepada nombor bercampur sebab dia pecahan tak wajar. Okey. Yang ni nombor dia beza dia dekat, beza dia sikit je. Okey, 9 dengan 10 beza dia tak jauh. Jadi dia ada satu cara kalau adik-adik nak tukar kepada nombor bercampur sekiranya nombor tu beza dia dekat. Kalau soalan-soalan tadi beza dia jauh. Jadi cikgu tak tunjuk cara yang mudah ni. Cara yang mudah ni apabila adik-adik tengok nombor dia beza agak dekat. Contohnya dekat sini 7 ke, 6 ke, 8 ke. Beza dia dengan nombor atas tak jauh. Tak sampai sekali ganda ataupun 2 kali ganda. Jadi boleh guna cara ni, iaitu guna formula tolak tambah 1. Maksud dia, nombor atas tolak nombor bawah. 10 tolak 9. Okay? 10 tolak 9 dapat 1. Nombor bawah kekalkan nombor yang sama. Dan nombor depan sini tak ada nombor apa-apa kan. Jadi sifar lah. Sifar tambah 1 dapat 1. Okay, formula dia tolak tambah 1. Tambah 1 ni untuk nombor kat depan kalau ada. Kalau tak ada maknanya 1 terus tulis 1 lah. Okay. Tolak ni nombor nombor bawah. Okay. Jadi kita dapat jawapan 1 per 9. Kalau cara yang tadi kita kena bahagilah. Ini cara yang biasa kita jumpalah dalam buku. Okay. Bahagikan 1 bahagi 9 tak boleh. 10 bahagi 9 ambil 1. 1 darab 9 9. Tolakkan baki 1. Tulis jawapan ikut putaran jam. Kita dapat 1 9. Okey, jawapan dia tetap samalah. Okey, seterusnya dah selesai soalan I. Okey, kita lihat soalan J. Ada 3 soalan lagi. 2 1 per 2 darabkan dengan 6 per 7. Okey, seperti biasa kita tukarkan kepada tak wajar dulu. 2 darab 2 4 tambah 1 5. Bawah kekalkan darab 6 per 7. 5 dengan 7 tak ada sifir, yang ada 5 dan 7. 2 dengan 6, sifir 2 ada 2, sifir 2 ada 6. Kita guna sifir 2. 1 darab 2 2. Yang ni dapat 6, sifir 2 berapa? 3 darab 2 dapat 6. Guna sifir 2 lah. Sifir 2 kat sini, sifir 2 kat sini. Okey. Kemudian kita terus darab. 5 darab 3 dapat 15. 1 darab 7 7. Okey. Untuk yang ni kalau kita nak guna cara yang seperti yang tadi, I tadi, tolak tambah 1 tak sesuai sebab nombor ni beza dia jauh, sekali ganda. Maksud sekali ganda ni 7 tambah 7 jadi 14. Masih lagi tak sampai nombor ni. 2 kali ganda nombor ni masih lagi tak sampai nombor ke atas. Jadi tak sesuai lah cara yang tolak tambah 1 tu. Jadi lebih baik adik tahu cara bahagi ni, adik-adik memang kena tahu. Cara ni memang kena tahu. Okey. Yang tolak tambah 1 tu sebagai alternatif untuk nombor yang beza dia tak jauh. Okey. Jadi 1 bahagi 7 tak boleh. 15 bahagi 7 kita ambil 2. 2 darab 7 14. Tolakkan baki 1. Maka jawapannya adalah 2 atas 1. Yang ni tulis kat sini dan 7. Okey. Jawapannya 21 per 7. Okey, selesai soalan J. Ada 2 lagi soalan. K dengan L kita habiskan. Okey, sekarang kita masuk soalan yang kedua terakhir, soalan 2K. 1/3 per 8 darab 2/7 per 8. Okey, nombor ni dia bagi dua-dua, nombor dia adalah nombor bercampur. Jadi caranya tetap sama. Adik-adik kena tukar kepada tak wajar dulu. Apabila jumpa darab je, kena tukar kepada tak wajar. Tapi kalau soalan tambah atau tolak, yang tu adik-adik belajar tahun 4 dulu. Kalau tambah atau tolak, tak perlu tukar kepada tak wajar. Kena samakan nombor bawah. Okey, ingat yang tu Kalau darab atau bahagi, kena tukar kepada tak wajar. Okey, kalau tolak atau tambah, tak perlu tukar kepada tak wajar, tetapi kena samakan nombor bawah sahaja. Kemudian tambah nombor depan, tambah nombor depan, atas tambah nombor atas. Kalau tolak, atas tolak nombor atas, depan tolak nombor depan. Nombor bawah pastikan sama dulu. Tapi jangan ditolak, jangan ditambah. Boleh faham Itu untuk tambah dan tolak. Okey, darab kita tukar dulu. 1 darab 8, 8, 9, 10, 11. Darabkan 16
tambah dengan 7, 23, 16, 23 per 8. Okey. Nombor ni kalau kita lihat, nombor dia 11 dengan 8 tak ada sifir. 8 dengan 23 pun tak ada sifir. Okey, 23 ni kalau 24 adalah kan. Jadi untuk soalan ni adik-adik kena darab. Kena darab terus. Jadi kat sini 23 kita darab dengan 11. Kira kat tepi 3, 2, tak sifar dulu. 1 darab 3, 3. 1 darab 2, 2. Tambahkan. Kita dapat 253. Nombor kat atas. Nombor kat bawah 8 darab 8, 64. Okey, nombor kita agak besar. 253 per 64. Jadi kita cuba tukar kepada nombor bercampur. Bahagikan nombor tersebut. 2 bahagi 64 tak boleh. 25 masih lagi tak boleh. 253 nak bahagi 64, buat sifir 64 ataupun guna cara macam ni. Okey, caranya adik-adik tutup satu digit. Okey, 253 nak bahagi 64 dah boleh kan? Jadi kita tutup satu digit dan tutup kat sini satu digit. Maka yang tinggal 25, yang sini tinggal 6. Maka sifir 6 paling hampir dengan 25 adalah 24. 6 darab berapa 24? 6 darab 4. Betul tak? Jadi dekat sini kita terus cuba darab 4. Okay, lagi sekali. Okay, 2 bahagi 64 tak boleh. 25 nak bahagi 64 masih lagi tak boleh. 253 bahagi 64 boleh. Maknanya nombor kita akan mula di sini. Tadi 2 tak boleh. 25 masih lagi tak boleh. Tambah sifar satu lagi. 253 bahagi 64 boleh. Okay, nombor tu dah besar. Jadi tutup satu digit di belakang. Maknanya sini 6, sini 25. Maka sifir 6 yang paling hampir dengan 25 adalah 24, iaitu darab 4. Jadi kita cuba darab lah. Yang ni lagi cepat sebenarnya. Okey, 4 darab 4 16. 6 darab 4 24. Tambah 1 25. Okey, apabila adik-adik darab, tengok nombor ni, bandingkan. Kalau dia besar, maknanya cuba darab satu nombor kecil, nombor yang kurang 1. Okay, nombor dia sama ada, kalau kita tadi kan, kita cuba tadi, nombor dia sama ada, biasanya kita akan dapat lebih kecil daripada nombor ni ataupun besar sikit. Kalau dia besar sikit, kita kena darab nombor 3. Kurangkan 1 lah. Kurangkan 1. 4 darab 3 12. 6 darab 3 18, 19. Maka nombor ni confirm betul dah. Darab 3. Okay? Nombor kita akan dapat macam tu lah. Sama ada nombor tu lebih sikit. Kalau lebih sikit, kurangkan 1. Darab lagi sekali lah. Darabkan 1. 3 tolak 2 1. 5 tolak 9 tak boleh, pinjam di sebelah. 15 tolak 15 tolak 9 6. Habis. Maka jawapannya seperti biasa, ikut putaran jam. 3 61 per 64. Okey, ini jawapan dia. 361 per 64. Okey. Selesai soalan K. Soalan yang terakhir, soalan L. Okey, soalan yang terakhir, soalan 2L. 4 3 per 7 darab dengan 1 7 per 10. Okey, seperti biasa, kita tukar kepada tak wajar dulu. Darab tambah, darab tambah. 4 darab 7, 28, 29, 30, 31 per 7. Darabkan 1 darab 10, 10 tambah 7 dapat 17 per 10. Okey, kalau kita lihat di sini, nombor dia tak boleh dikecilkan. 7 dengan 17 tak boleh. 31 dengan 10 pun tak boleh. Okey, jadi kita kena darab terus seperti tadi. 31 darab 17. 7 darab 1 7, 7 darab 3 21. Letak sifar. 1 darab 1 1, 1 darab 3 3. Tambahkan 7 2 5. Kita dapat 527. Nombor bawah dia 7 darab 10 70. Okey, kita bahagikan sebab itu nombor tak wajar. Bahagikan 70. 5 bahagi 70 tak boleh. 52 bahagi 70 masih lagi tak boleh. Seperti tadi, 527 bahagi 70. Tutup satu digit, 52. Sifir 7 paling hampir dengan 52 adalah 49, iaitu darab dengan 7.
Maka 70 ni kita darab dengan 7. 7 darab sifar, 7 darab 7, 49. Jadi kita terus ambil 490, 7 kat sini. Ni 7 ni. Kat sini. Tolakkan 7. 12 tolak 9, 3. Sini tinggal 4. Habis. Okey, jawapan dia. Atas dulu, 7. Nombor bawah ni 37. Dan yang terakhir 70. Okey. Okey, jawapannya adalah 7, 37/70. Okey, selesai. Selesai soalan L. Okey, sekarang dah selesai untuk semua soalan muka surat 69. Adik-adik boleh cuba kuasai dan cuba fahamkan kaedah yang cikgu tunjukkan tadi. Jadi cikgu akan berhenti kat sini dulu untuk tajuk pecahan ini saja. Dalam tajuk pecahan, kalau adik-adik lihat hanya ada satu saja, latihan dia kat sini saja. Maknanya kalau adik-adik menguasai yang ni, maknanya selesailah untuk pecahan. Lepas ni kita akan masuk perpuluhan pula. Jadi sebagai tanda sokongan adik-adik kepada cikgu, jangan lupa tekan subscribe dan juga tekan loceng. Dan sekiranya ada sebarang persoalan, adik-adik boleh ajukan pada ruangan komen. Jadi sekian dulu untuk kali ini. Assalamualaikum. Okay, sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.